Hello semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Okay, aku harap korang dengar suara aku sebab aku dalam van ni. Okay, tadi aku ada baca dekat FB pasal ni lah, golongan-golongan kadang-kadang diorang ni bukan anti vaksin. Okay, oleh kerana pelbagai berita, pelbagai cerita yang tersebar yang tak tahu, kita tak tahu mana sumber. So diorang takut untuk mengambil vaksin ni. Okay, tadi ada juga berita yang aku baca yang orang kata apa, ada virus baru lagi, and katanya nak cocok kali ke-3, kali ke-4. Okay, baru imun kita bertambah. Okay, macam ni lah. Korang kena faham yang ni yang tak nak ambil vaksin. Okay, aku tak nak cakap korang totally anti vaksin. Maybe korang ada sebab tertentu. Okay, okay, dia macam ni lah. Okay, seperti anak korang hantar belajar sekolah, okay, untuk menimba ilmu. Contohlah, korang nak anak korang jadi doktor, jadi engineer, jadi arkitek, ataupun kerja-kerja yang hebat lah. Okay, so aku nak tanya, adakah bila dorang dapat banyak A, dorang masuk dekat sekolah tertentu dengan kos ataupun pengajian tertentu, dorang akan totally akan pergi ke bidang tersebut. Okay, contoh aku belajar engineering, electrical, tapi aku time diploma aku ambil programming, and then now aku adalah seorang businessman, dan dalam masa sama saya kerja dengan ni lah, abang saya. So itu macam mana pula? So maknanya benda tu sebenarnya kita usaha je. Macam tu juga dengan kita pakai kereta, kita bawa kereta. Sebenarnya tiada jaminan pun yang 100% yang kau akan selamat. Sekurang-kurangnya kita take precaution, kita take action untuk mengurangkan kadar supaya kita ni tidak sama ada terus mati ataupun kecelakaan yang terlampau serius. Macam tu juga dengan kalau kau ada kereta yang paling canggih sekalipun, kau ada tayar paling mahal sekalipun, brake pad paling mahal sekalipun, pakai Brembo ke, pakai tayar Continental yang paling mahal sekalipun, kalau korang bawa macam celaka, sama juga kan, korang still akan accident. Okay, kalau kita tak bawa celaka, kita bawa secara atau baik lah, bagus. Tapi kalau dah time tu, kalau orang yang buat musibah tu, okay, orang yang bawa secara reckless, kemudian dia orang langgar kau tetap akan mati juga. Macam tu juga dengan vaksin. Vaksin ni bukanlah 100% kau imun. Kita hanya tawakal untuk cari jalan penyelesaian. Sebab sekarang ni benda tu merebak secara cepat. Dia tak macam penyakit tertentu yang mungkin kalau kita contoh macam HIV, engkau berkongsi pasangan bermain, and then korang kalau kawan korang tak join sekali, dia tak kena HIV.
Mungkin kau sahaja yang kena. Benda tu buatkan ubat yang dicari tu mungkin orang kata dia ada ujian juga kat lapangan, tapi kau tak nampak impact tu sebab apa? Sebab yang kena HIV tu pun bukanlah orang kata macam COVID ni satu dunia. Maksudnya berjuta orang kena kan. So itulah, aku kesian juga sebenarnya dekat makcik-makcik, kepada orang-orang yang terlampau fikir pasal Freemason lah, apa semua. Kita tetap akan mati. Korang faham tak? Kita tetap akan mati. Cuma kita mati macam mana tu je yang kita tak tahu. Adakah kita mati dalam keadaan baik? Adakah kita mati dalam keadaan kita aksiden, tidur, tengah semayang, tengah buat dosa? Kita tak tahu. Kita tak tahu kita akan mati macam mana. Ini orang kata vaksin ni salah satu ikhtiar. Okay, kita makhluk Allah, kita tetap akan mati. Macam mana baik sekalipun vaksin tu, kalau Allah dah kata kau mati, kau matilah. Kenapa? Aku pelik, kenapa kau nak perlu takut mati? Lagi-lagi orang Islam, kenapa kau nak kena takut? Sedangkan Allah lebih berkuasa. Kalau korang takut kat vaksin ni, maksudnya korang takut yang vaksin tu melebihi Allah. Betul, korang lebih takut pada Allah dengan tinggalkan segala larangannya, dengan buat segala apa yang korang tak buat selama ni. Okay. Oh, kalau tak ambil, kalau ambil vaksin, korang cakap yang ambil vaksin ni lembu, bodoh. Habis kalau ucapan korang tu tak menandakan korang tu beriman ke? Sepatutnya kalau korang jenis yang beriman, kau kena jaga mulut korang. Okey, mungkin benda ni adalah satu pilihan. Okey, nak ambil vaksin, itu adalah pilihan individu. Okey, tak ada masalah. But bila korang dah kata pilihan individu, okey, orang yang pemilik premis, yang follow SOP government, nakkan korang ada vaksin, itu pilihan dia orang lah. So korang pun kena hormat dengan diorang punya pilihan. Diorang ikut prosedur saja. Kalau tidak, diorang nanti kena tindakan dengan government. Okay, kalau dia nak buat dekat pulau terasing, contohlah korang anti-vax pergi ke satu pulau terasing yang tidak mengganggu yang orang yang dah ambil vaksin, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya tempat tu macam satu tempat yang terkumpul. Habis sekarang ni sebab kita bercampur antara anti-vax dengan vaksin, orang yang ambil vaksin. Jadi itulah. Tapi aku tak adalah kata yang vaksin ni betul ke 100% kan. Sebab aku bukan pakar, aku bukan orang yang mencipta vaksin, aku bukan orang yang boleh mengesahkan yang vaksin ni bagus ataupun tidak. Kita letak je kepercayaan kepada orang yang berilmu, orang yang ilmu dalam pakar bidang perubatan tersebut. Sedih sebab di kalangan orang taman aku tu pun ada juga yang tak ambil. Okey, yang berkenaan yang disuruh ambil sampai 3-4 kali vaksin. Okey,
Okay, sekarang ni government kita belum cakap apa-apa lagi. Itu hanya orang kata rumors ataupun mungkin cadangan yang diberikan kepada daripada pihak orang kata apa, yang buat vaksin tu kan. Sebab kita tak ada yang 100% yang kau ambil ni kau akan hidup selama-lamanya. Tak ada juga. Ataupun kau ambil vaksin ni kau terselamat untuk beberapa tahun lagi. Tak juga. Macam tu juga orang yang operate jantung. Dia dah operate, mungkin dia selamat, tapi mungkin dia lemah, dia ada side effect. Kita hanya boleh survive saja untuk beberapa tahun. Sebab tujuan kita hidup kat dunia ni, kita nak sembah Allah, kita nak ikut perintah Allah. Itu yang sebenarnya. Tak kisahlah kau hidup sekejap, kau hidup lama, kau hidup suku abad ke berapa tahun, belas tahun je, 20 tahun je. Tapi kalau Allah dah kata kau mati, kau tetap akan mati macam mana sekalipun. So I hope you guys boleh menerima pendapat aku ni. Okay. Ya, dia still hak individu, dia still keputusan korang. So janganlah korang nak petikai kenapa kedai-kedai tak nak bagi korang masuk ke kedai. So hadap je lah, kena terima lah. Itu pilihan mereka, dan pilihan anda tak nak ambil vaksin, so anda kena terima lah. Pusat-pusat mall ni tak nak bagi anda masuk, kan? So kalau rasa macam nak masuk tempat-tempat yang best, nak pergi melancong, nak rentas daerah, nak rentas negeri, ambil je vaksin supaya korang boleh hidup macam biasa. Okay. Sekarang ni kita nak survive je untuk beberapa tahun, untuk sempat kita solat taubat ke, untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita survive beberapa tahun lagi. Kita tak tahu umur kita panjang ataupun tak. Mungkin ada yang ambil vaksin ni, mungkin ada yang selamat, mungkinlah 100 tahun, atau mungkin ada yang 20 tahun. Aku pun tak tahu aku akan hidup sampai bila. So kalau Allah dah kata itu sahaja umur aku kena terima lah. Janji, aku tahu nanti aku mati, aku masuk syurga. Aku nak tu je. Kau tak payah takut pasal mati. Kalau kau orang Islam, jangan takut lah pasal mati. Vaksin ni, okay, kalau contohlah Illuminati nak bunuh korang ke, okay, bonus lah tu. Bonus untuk korang masuk syurga. Ada pihak yang nak bunuh korang, mana tahu dosa korang yang sebelum ni yang korang tak nampak ke, terhapus sebab Dajjal nak bunuh korang kan. So ya, tak payah fikir sangat lah. Ambil je vaksin, ikut je cakap pemerintah. Kalau pemerintah tipu, itu dosa dia lah, kan? Dosa orang-orang yang memberi cadangan tidak baik lah, kan? Kenapa kita perlu fikir jauh sangat? Bagi saja pada yang pakar. Yang penting korang fokus kat ibadah, fokus kat tanggungjawab korang. Itu je. Okay. Assalamualaikum. See you the next video. Assalamualaikum. Bye.